Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Moga semua kita syukur Alhamdulillah masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa dengan pengajian berkitab kita Al-Minahu As-Saniyah ala Al-Wasiyah Al-Muqdiyah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Mushidi dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husna khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lum lak. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bi khair ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, kasih sayang Allah masih lagi terpilih untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu walaupun dalam suasana dan keadaan majlis ilmu secara maya. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Ta'ala Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui, dan pahala semuanya milik Allah. Macam mana saja kedudukan kita, yang penting ikhlas untuk kita mendapat redha Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Baik, jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung lagi diskusi pengajian kita, kitab kita, sambungan pada muka surat 37. Kan? Bagi tuan-tuan puan-puan yang ada kitab, boleh tengok pada muka surat 37. Kan? Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, kata pengarang kitab. Wa qala al-imam Sufyan, itu matan yang kedua. Matan yang kedua tu. Wa qala al-imam Sufyan, alaikum bi aklil halali wa iyyakum wa aklil haram. Fa inni kuntu akulul halala aqra'ul ayah fa yuftahu li 70 baban min al-ilmi. فلما أكلت من طعامي من لا يتورع سرت أقرأ الآية وأرددها فلا يفتح لي باب واحد. Kata Imam Sufyan. Imam Sufyan biasanya kalau disebut berkaitan dengan Imam Sufyan, kena kepada Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang daripada kibarut tabi'in. Kata Imam Sufyan,
lazim ke atas kamu makan yang halal dan hati-hatilah daripada makan yang haram. Lazim, kita boleh terjemahkan di sini maksudnya wajib ke atas kita untuk makan makanan yang halal. Lazim di sini dengan maksudnya wajib. Jadi wajib kepada kita untuk mencari dan makan makanan yang halal. Dan berhati-hatilah, maksud jauhilah daripada makanan yang haram. Kenapa? Sesungguhnya aku sentiasa makan yang halal. Kata Imam Sufyan As-Sawri, dia ini sentiasa makan makanan yang halal. Maksudnya dia akan cari makanan daripada sumber yang halal, makanan tersebut adalah makanan yang confirm halal. Ini orang yang betul-betul warak. Orang yang betul-betul menjaga daripada sudut hukum fiqahnya. Maksudnya melihat kepada sumber yang halal semata-mata untuk masuk dalam perut dia. Yang mengenyangkan dia tersebut daripada sumber yang halal. Bukan kerana dia terasa ingin makan ataupun dia kerana kalau bahasa kita terliur ke ataupun rasa macam rasa ada keinginan nafsu untuk makan sesuatu benda, maka kita makan je. Kan? Daripada sudut cermat kita untuk melihat atau mengkaji benda tersebut halal ataupun haram mungkin kurang. Ini bukan perangai daripada kalangan para ulama, lebih-lebih lagi daripada kalangan para tabi'in salafus salih. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku sentiasa makan yang halal. Bukan dia nak menunjuk-nunjuk atau riak, tapi dia nak bagi tahu sebagai nasihat dan juga sebagai panduan. Kan? Maksudnya sentiasa cari makanan yang halal. Kenapa? Saat aku membaca sepotong ayat, lalu dibukakan bagi kepadaku 70 bab ilmu. Sebab daripada makan makanan yang halal, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu. Hasil daripada baca sepotong ayat saja. Kan? Kita kata macam mana satu potong ayat ini dapat banyak ilmu. Kita duk faham dengan cara terjemahan sahaja. Contoh, biasa kita akan baca, saya bagi contoh, suratul Fatihah. Ayat kedua, ayat kedua iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ayat kedua Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita faham bahawa segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okay, cukuplah kita dapat ilmu di situ. Tetapi di sana 1001 ilmu yang Allah Ta'ala letakkan pada kalimah Alhamdulillahirrabbilalamin. Antaranya adalah ilmu bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, kita boleh memahami segenap daripada maksud-maksud yang pelbagai. Contoh pada perkataan Alhamdu. Alhamdu dalam bahasa Arab dia ada alif lam kat situ. Kalau kita belajar dalam hukum tajwid, bacaan Quran, kan, alif lam di situ dia ada nama, kan? Alif lam di situ ada nama. Tetapi dalam bahasa Arab ini, bila mana dilihat kepada perkataan Alhamdu, alif lam di situ menunjukkan segala jenis. Sebab itulah bila mana kita terjemahkan perkataan Alhamdulillah, segala puji. Segala puji menunjukkan bahawa segala jenis pujian lillah adalah milik Allah. Maksudnya kalau kita memuji manusia, bermaksud kita memuji Allah. Allah Ta'ala memuji kita, bermaksud Allah Ta'ala memuji Allah. Dan kita memuji Allah, itu hakikatnya memang itu pujiannya selayaknya bagi Allah. Segala apa saja bentuk pujian, hatta kita memuji makhluk sesama makhluk, kalau kita betul-betul faham, itu sebenarnya adalah hakikat kita memuji Allah. Kenapa? Kerana kita ni adalah produk yang mana Allah Ta'ala cipta. Hasil ciptaan Allah. Bermaksud kalau kita puji hasil ciptaan Allah, bermaksud kita memuji pencipta itu sendiri. Betapa hebatnya pencipta menciptakan sesuatu. Dan contoh, ada kereta. Contoh kita kata sekarang duk cerita pasal kereta bergerak sendiri. Kan? Tesla, kan? Kita pun puji hebatnya kereta ni. Masuk saja coding dia, masuk je koordinat dia, okey, jalan je. Nak tidur, nak rehat, nak main telefon pun boleh. Kan? Tak perlu bawa kereta bergerak sendiri. Kita puji kehebatan teknologi yang ada pada kereta Tesla. Ini sebagai contoh. Bermaksud kita memuji kepada orang yang buat itu sendiri. Engineer yang buat itu sendiri. Bahawa dia hebat. Kita puji lagi kereta Honda. Hebatnya teknologi kita. Bermaksud kita memuji pemilik ataupun syarikat Honda itu sendiri. Maka apatah lagi kalau kita memuji makhluk, pada hakikatnya kita memuji pencipta bagi makhluk itu Allah SWT. Itu antara ilmu. Maka bila mana baca satu ayat,
Allah Ta'ala buka lagi ilmu, buka lagi ilmu. Kenapa? Asbab daripada makanan yang halal yang kita makan. Kita tak nampak pun, kita nak nampak macam mana. Sedar tak sedar, kita akui ataupun tidak, makanan yang kita makan, mudah-mudahan Alhamdulillah makanan yang halal. Tetapi bimbang yang daripada makanan yang kita makan tersebut ada makanan yang syubhat. Tak kata haram, tapi syubhat. Disebabkan percampuran benda tersebut, mungkin itu asbab daripada tertutupnya beberapa pintu ilmu untuk kita dapat. Dan itu salah satu. Macam mana Allah Ta'ala bagi ilmu kepada para ulama kerana dia menjaga makanan yang sebetul-betulnya halal. Susah kan? Nak cari makanan sebetul-betulnya halal. Agak memang susah. Kita duk fikir, maaf. Kita duk nampak benda tersebut, okey cukuplah. Ini orang Islam buat. Okey, betul halal. Tapi kalau daripada sudut, tengok, kalau di Jakim dia ada chop halal dia kan. Kalau dia nak bagi chop halal, dia akan tengok raw material dia. Daripada yang asal sebelum jadi benda ni, sebelum jadi kek contohnya, tengok daripada sumber yang diambil daripada mana. Yang ambil daripada semuanya mesti halal. Sebagaimana kita juga, kita nak ambil sesuatu makanan, kita melihat daripada asal makanan tersebut sebelum tercipta. Itu nak kata yang sebetul-betulnya halal. Tapi kemampuannya tidak ada. Maka cukuplah pada hukum fiqahnya kita melihat pada zahir dan kita tahu bahawa makanan itu dah halal, maka kita ambil. Itu tahap yang pertama. Tetapi kalau kita nak betul-betul makanan tersebut terjaga dengan halal, maka carilah daripada sumber mana makanan tersebut terhasil, yang jelas daripada sumber yang halal. Cuba tengok. Kalau tuan-tuan perempuan yang sempat, mungkin dengan mak ayah ataupun nenek, atuk nenek dan sebagainya, yang mana duduk dalam suasana kampung. Bila mana duduk dalam suasana kampung tersebut, perasan tak? Dia tanam dan itulah yang dimakan. Dia bela dan itulah makanan dia. Nampak tak? Kita nampak buang masa dan sebagainya. Tetapi nampak tak daripada sudut sumber yang sebetul-betulnya halal, yang mana mereka perolehi. Memang susah. Seumpama nak buat benda ni, kena tanam dahulu. Prosesnya semua daripada kita. Kita sekarang senang saja. Ambil telefon, tekan-tekan sampai yang dah siap dah. Ataupun yang tak siap lagi tak apa. Kita tekan-tekan, okey sampai benda tu kita pun masak. Maksudnya kita tahu daripada satu peringkat. Yang benda tu dah jadi dah. Ataupun peringkat benda yang telah terhasil. Tapi tidak bagi orang-orang tua kita dulu. Ini sebab itulah dalam Islam aja. Jangan kita merendah-rendahkan golongan-golongan yang datang lebih awal daripada kita. Itu adab kita. Memang kita nampak mak ayah kita ataupun nenek atuk kita ni orang yang bukan duduk dalam dunia teknologi yang moden sebagaimana kita sekarang. Tetapi mungkin kita boleh kata bahawa mereka lebih beruntung kerana mereka duduk dalam suasana yang mungkin benda yang haram itu susah untuk diperolehi. Benda yang syubhat susah untuk diperolehi berbanding dengan kita yang mana halal ada, haram ada, syubhat pun ada. Allah Ta'ala dah campur dah dengan suasana kita sekarang. Maka disebabkan mereka itu duduk dalam suasana macam itu, Allah Ta'ala bagi kelebihan daripada sudut yang lain. Tapi kita yang Allah Ta'ala letak kita pada suasana sekarang ni macam mana? Kita kena tempuh sebagaimana kehidupan kita sekarang. Cuma daripada sudut kita mencari yang halal itu kena ada usaha. Sebab itu kalau kita belajar hadis-hadis Nabi SAW, belajar hadis Nabi SAW. Satu hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bila mana Nabi SAW dah wafat dah, Aisyah ni dia cerita macam mana keadaan dia orang makan. Dia orang hidup bersama dengan Rasulullah, macam mana Rasulullah train cara makan, jadual makan dalam rumah mereka. Sampaikan Sayyidatina Aisyah menangis. Dia kata kami ini tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Dan inilah yang Nabi SAW, kami hidup bersama Rasulullah sampai Rasulullah SAW wafat. Bermaksud, dan salah satu daripada kita nak jaga diri kita adalah dengan kita ambil benda yang halal. Satu. Yang kedua, kita mengurangkan daripada sudut makan tu sendiri. Bila mana kita mengurangkan sudut makan, maksudnya benda yang masuk dalam tubuh kita itu dah jadi berkurangan. Nampak tak? Bila mana berkurangan, maka dia telah mengelak daripada masuk sesuatu yang kita tidak ingin. Ini sebenarnya salah satu daripada ajaran Nabi SAW. Yang kalau bahasa kitanya, ada jadual makan tertentu, dan yang lebih baik lagi adalah dengan cara berpuasa. Baik. Sebab itu kata Imam Sufyan As-Sauri, aku sentiasa makanan halal. Setiap daripada ayat yang aku baca tersebut, asbab daripada makanan halal yang aku jaga tersebut, Allah Ta'ala buka 70 bab ilmu.
Maksudnya banyak ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepadaku, asbab daripada betul-betul jaga. Namun, tatkala aku makan hasil makanan orang yang tidak warak. Baik, dia tak kata di sini bahawa makanan tersebut adalah makanan yang haram. Kan? Makan hasil daripada orang yang tidak warak. Baik, kita kena faham. Yang pertama, dia ada hukum fiqh. Sebab itu, bila mana kita makin lama makin belajar, kita akan meraihkan semua keadaan. Satu. Yang kedua, kita ini boleh hidup dalam keadaan yang mana bersama dengan masyarakat. Hidup dalam syariat. Jangan terlalu rigid. Jangan terlalu sampai menyebabkan orang terasa hati dengan kita. Bila mana kita hidup dalam keadaan macam ni, guna je hukum fiqh. Tapi bila mana kita ini duduk dalam keadaan yang kita boleh untuk lebih baik lagi, sertakan bersama hukum fiqh tersebut hukum warak. Hukum warak. Apakah yang membezakan di antara hukum fiqh dan hukum warak? Hukum warak dengan hukum fiqh. Hukum fiqh ini, kalau benda tersebut halal, silakanlah. Kalau benda tersebut pada zahirnya dikira sebagai sah, okey, tidak ada masalah. Saya bagi contoh. Ada orang datang nak jual sesuatu pada saya. Okey, contoh dia nak jual telefon. Dia kata, Ustaz, ni ada telefon ni saya nak jual. Telefon murah je. Harga 500. Telefon nampak macam baru lagi. Saya kata, sebab apa nak jual? Saya nak pakai duit ni. Siapa tanya? Duit ni telefon saya. Telefon saya lah. Cukup setakat itu, bila mana dia kata bahawa itu telefon dia, dia nak jual pada saya, maka saya pun beli dengan harga 500. Kalau mungkin harga mungkin 800 ke atas. Baik, pada hukum fiqh dikira sebagai sah. Sebab apa? Pada zahir, saya dah tanya dia, ini memang telefon awak maksudnya memang milik lah. Memang dia nak jual, bukan dalam keadaan yang mencurigakan. Hukum fiqh tak kata sah dah. Tetapi di sana ada lagi hukum yang boleh kita pakai untuk betul-betul jaga, dia panggil hukum warak. Hukum warak macam mana? Kita selidik betul-betul adakah telefon itu memang sebetulnya milik dia. Contoh, dia nak jual telefon tu kat saya tanya, okey, ni nak jual ni telefon sendiri ni? Telefon sendirilah. Okey lah. Saya rasa berkenan, tapi bagi masa kat saya mungkin dalam 2 hari lah. InsyaAllah kalau tak ada apa, saya akan beli. Baik, dalam masa 2 hari tersebut, saya tanya, saya selidik, tanpa disedari, saya cari betul ke telefon itu memang telefon dia. Kod telefon itu adalah telefon yang syuri. Tanpa disedar dan tanpa dia terasa hati. Ini dipanggil hukum warak. Kenapa? Kita nak pastikan bahawa telefon tersebut adalah memang hak milik dia. Tidak ada sebarang benda yang meragukan. Bila mana dia jual kepada saya, dia jual adalah daripada sumber yang halal. Kenapa? Kerana itu adalah milik dia. Nampak tak perbezaan di antara hukum fiqh dengan hukum warak? Baik, saya bagi contoh kepada hadis Nabi SAW. Semuanya Nabi tunjuk kepada kita. Seumpama bila mana Nabi ini pernah dihadiahkan kepada Rasulullah makanan. Kalau kita kata seumpama keju lah macam tu. Dan Nabi SAW ambil, Rasulullah makan. Dan diberikan kepada Rasulullah. Baik, maka pada masa tersebut, Nabi nak tunjuk hukum fiqh. Bila mana orang bagi pada kita, ambil je. Tidak ada masalah. Kalau sekiranya tidak ada benda-benda yang meragukan, pada zahirnya hukum fiqh itu sah, maka ambil je. Tetapi daripada sudut yang lain, contoh dalam hadis yang berkaitan dengan Nabi dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sebelum daripada dia masuk Islam, dia menguji Rasulullah. Kalau bahasa kita nampak menguji Rasulullah, sebenarnya dia nak menguji keyakinan dia bahawa itu adalah Rasulullah. Dia bawa satu, kalau kita kata satu bekas yang berisi dengan kurma lah. Dia bawa kepada Rasulullah, maka dia bagi pada Rasulullah. Bila mana dia bagi kepada Rasulullah, pada zahirnya cukuplah. Rasulullah ambil je kan? Tapi tidak. Rasulullah tanya. Dia kata, wahai Salman, kurma ni untuk apa sebenarnya? Maksudnya ini adalah sedekah untuk Rasulullah. Oh, tak boleh. Aku tak makan sedekah. Nampak tak? Pada zahirnya di situ, Nabi nak ajar benda yang paling cermat lagi. Maksudnya pastikan benda-benda tersebut selayaknya untuk Nabi terima. Maka barulah Sayyidina Salman datang selepas daripada itu, bawa benda yang sama. Dia kata, Rasulullah, ini untuk Rasulullah. Rasulullah tanya, ini apa dia? Ini adalah hadiah untuk Rasulullah. Maka barulah Nabi SAW ambil. Bermaksud, Nabi tunjuk dalam dua-dua situasi.
maka kita ini membiasakan diri kita yang pertama dengan hukum fiqh. Tetapi lama kelamaan cuba selitkan bersama dalam kehidupan kita ada hukum wara'. Maksudnya benda tersebut betul tak daripada sumber-sumber yang halal yang meyakinkan kita bahawa tidak ada langsung keraguan sama ada daripada benda yang haram ataupun benda yang syubhat. Ini yang kita kena jaga. Sebab tu kita kata agak susah kan. Tapi yang susah inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran yang besar. Kan? Tapi kalau hukum fiqh dah cukup, silakan. Tidak ada masalah. Tapi jarang-jarang gunalah hukum wara'. Kan? Hukum wara' ni hukum yang menunjukkan bahawa kita tu betul-betul syurga. Kenapa? Ini contoh. Apa yang dibagi tahu oleh Imam Sufyan, dia kata ketika mana aku makan hasil daripada orang yang tidak wara'. Orang yang tidak wara' ni maksudnya mungkin daripada sudut dia tidak jaga hukum hakam Allah ataupun dia tidak cermat daripada untuk menghasilkan makanan tersebut. Walaupun sumber tersebut adalah halal, tapi ada benda-benda syubhat yang bercampur sekali. Aku membaca sepotong ayat ulang banyak kali pun tetapi tidak dibuka kepada walaupun satu ilmu. Maksudnya Allah Ta'ala tutup. Nampak tak? Ini betul-betul orang yang hatinya bersih. Setiap kesalahan walaupun kecil saja ada kesan terus yang dia rasa. Tapi perasan tak kita? Kesalahan yang kecil yang kita buat, kadang-kadang kita tak rasa benda tersebut. Kenapa? Na'udzubillah min zalik, mungkin kerana hati kita keras ataupun kerana kita ni kita tak sedar kita ni telah tertutup atau terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang sentiasa terbuka dalam keadaan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa tertutup itu memberi kesan dalam kehidupan dia. Kan? Seumpama buat dosa lah. Kalau buat dosa rasa apa? Kan? Alah tak apalah nanti istighfar lah. Kan? Maksudnya orang tersebut dia merasakan bahawa kalau dia buat dosa, tak apa, nanti dia boleh bertaubat, dia boleh istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang betul-betul hatinya bersih, orang yang betul-betul jaga, dosa tu sendiri dia takkan buat. Cuba menjauhi. Bukan tunggu untuk istighfar, tak. Cuba untuk menjauhi. Kan? Maka tanya hati kita, saat ketika dosa itu dilakukan, sama ada sengaja atau tidak sengaja, apa yang kita rasa dalam hati kita? Kan? Kalau dia tidak memberi satu kesan yang besar, maka inilah perlu muhasabah. Tapi kalaulah dosa tu dosa kecil je, tapi Masya Allah impaknya terlalu besar yang menyebabkan kita ni rasa keluh kesah, kan? Kita rasa betul-betul bersalah dengan Allah Ta'ala, maka itu salah satu daripada petunjuk yang Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa kita ini Allah Ta'ala dah buka hijab. Maksudnya hati kita dah menghampiri kepada hati yang bersih. Kan? Baik. Waqala Syekh Ali Asy-Syadzuli rahimallahu ta'ala, man akala al-halala lana qalbuhu wa raqqa wa nara wa qalla naumuhu wa lam yuhjab an hadratillahi ta'ala, wa man akala ghayra al-halali qasa qalbuhu wa ghalaza wa azlama wa hujiba an hadratillahi ta'ala wa kathura naumuhu wa dhalika min jumlati rahmatillahi ta'ala li'anna akla ghayri al-halali yuharriku al-a'dha'a lil ma'asi fayatlubu kullu 'udwin minhu an ya'si fayatafaddalu Allahu 'alaihi bin naumi liyurihahu min al-ma'asi fakama annahu yatafaddalu 'ala at-ta'i bi akli al-halal liyuqimahu baina yadayhi lailan wa nahara. Cantik. Kata Syekh Ali Asy-Syadzuli rahimallahu ta'ala, sesiapa yang makan makanan yang halal pasti hatinya jadi lembut. Subhanallah. Jangan rasa bahawa hati lembut ni cerita sikit menangis. Belum tentu. Kita, sebab tu saya pernah sebut dalam banyak kali pertemuan kita kena faham konsep sesuatu agama itu menurut pandangan agama. Bukan memahami sesuatu perkara itu dalam konteks akal semata-mata. Contoh, kita ni kalau kita tengok cerita Hindustan, yang heroin dengan hero tu berpisah, dia menangis, kita pun menangis. Oh, hati aku lembut. Kita tengok depan kita ada satu situasi yang menyedihkan, kita pun sebab, kita pun menangis juga. Maka hati kita lembut. Itu kena faham konsep hati lembut pada perbicaraan ilmu sufi ataupun ilmu tasawuf, bukan mengatakan bahawa kita senang menangis kerana situasi yang kita lihat itu saja. Tengok orang dalam keadaan tak boleh makan, kita sedih, kan? Kita pun menangis, dah lembut hati. Belum tentu. Yang dikatakan orang yang lembut hati ini, kata ulama,
bila mana dia diberi nasihat, maka dia boleh menerima nasihat. Bila mana dia membaca Al-Quran, maka hatinya memberi kesan daripada bacaan Al-Quran tersebut. Bukan semata-mata suasana yang ada tu. Kan? So umpama kita nak tahu hati kita lembut tak lembut, kan? Hati kita lembut tak lembut, ambil Quran, baca ayat-ayat berkaitan dengan azab. Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan azab ahli neraka. Allah Ta'ala cerita macam mana orang yang dalam neraka, macam ni azab dia. Dan kita baca dan kita tengok terjemahan. Kalau kita tak faham, cuba hayati terjemahan dia macam mana. Adakah ketika itu menyebabkan kita rasa kegurungan? Gerun, hati kita bergetar, takut. Kan? Ataupun kita rasa, takutnya. Sekadar itu sahaja. Maka kalau kita baca sekadar baca, ataupun rasa takut itu tak masuk dalam hati, itu petanda hati kita tak sampai pada kedudukan hati yang lembut. Kerana inilah yang berlaku kepada para sahabat. Sahabat ini saat ketika Nabi SAW baca ayat Quran berkaitan dengan ayat-ayat yang mana menceritakan nikmat, maka dia orang boleh tersenyum. Tetapi sebaliknya bila mana dibaca cerita berkaitan dengan azab, dia orang nangis. Bahkan ada satu ayat yang Nabi SAW baca, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amal ketaatan seseorang tersebut minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa. Maksudnya syarat penerimaan amal kita adalah kita mesti orang bertakwa. Sahabat menangis. Kenapa? Dia takut dia orang ini tak masuk dalam golongan yang bertakwa. Itulah sebenarnya hati yang lembut. Tapi kalau kita sekadar baca, tidak ada kesan pada hati, maka kita belum sampai kepada hati yang lembut. Maka macam mana cara nak buat? Inilah salah satu cara dia. Iaitu makan benda yang halal. Yang betul, confirm yang sebetul-betulnya halal. Confirm sebetul-betulnya halal. Serta terang bercahaya. Hati terang bercahaya maksudnya bukan hati itu keluarkan cahaya, tak pakai lampu suluh. Bukan. Hati terang bercahaya maksudnya hati senang untuk menerima ilmu. Maksudnya hati bila mana dia lembut, hati itu bersih, maka dia terang bercahaya, dia senang untuk menerima ilmu, senang untuk menerima kebaikan, dan hati dia tersebut istilahnya kalau terang bercahaya, terang ini benda yang kita kata kalau lampu tu memberi ketenangan bagi kita. Contoh kalaulah kita kata lampu tu blackout, blackout maksudnya terputus bekalan elektrik. Tak ada cahaya lampu. Kita duduk dalam keadaan gelap. Kita rasa dalam keadaan runsing, kita rasa tak selesa kan. Jadi terang bercahaya menggambarkan hati tersebut adalah orang yang bersih. Hatinya adalah hati yang bersih. Dan sedikitlah tidurnya. Orang yang makan halal ni dia kurang tidur. Sebab apa? Sebab tubuh dia tergerak untuk melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Dia tak jadi malas. Sebab itu kita ni, yang pertama bukan sekadar kena jaga makan itu adalah makan yang halal. Kita kena kurangkan makan itu sendiri. Kenapa? Kerana tubuh yang terbeban dengan makanan yang banyak, walaupun halal, dia memberatkan kita untuk melakukan ibadat atau taat pada Allah. Apatah lagi kalau tubuh itu terisi dengan makanan yang syubhat ataupun haram, maka secara maknawinya, dia akan menjadi berat tubuh kita untuk melakukan taat pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang makan benda yang halal, maka tidurnya sedikit. Kenapa? Kerana tubuhnya dah jadi, kalau bahasa kita seumpama, tidak ada sebarang benda yang menghalang dia untuk melakukan sesuatu yang tak baik. Jadi penggerak untuk melakukan ketaatan, penggerak untuk lakukan benda-benda yang taat adalah makanan yang halal. Dan tidak terhijab daripada hadratillahi ta'ala. Tidak ada hijab di antara dia dengan Allah. Allah Ta'ala membuka hijab yang menyebabkan dia mendapat ilmu, dia mendapat suluhan rahmat, ma'rifatullah. Salah satu daripada kesan makanan yang halal. Baik, sebaliknya. Dan sesiapa yang makan yang tidak halal, pasti hatinya jadi keras. Na'udzubillah min zalik. Yang makan benda yang haram, hatinya jadi keras. Baik. Orang yang mana bukan Islam, dia makan daripada makanan yang haram. Contoh dia minum arak, dia makan sumber-sumber yang tidak halal dan sebagainya. Tapi dia boleh menangis tak kalau ada cerita-cerita ataupun situasi-situasi yang sedih berlaku depan dia? Tentunya dia menangis juga kan. Perasan tak? Lebih-lebih lagi cuba tengok orang putih ni, Mak Saleh ni kan. Dia kadang-kadang hati dia lebih terdetik.
untuk memerasai benda tersebut. Kalau kita tengok kan, kadang-kadang hati dia lebih lembut daripada sudut dia merasai empathy. Dia tengok orang ni, dia pun rasa nak tolong. Sama juga dengan kita. Kalau kita yang Islam ini, kita terasa sedih dan kita boleh menangis kerana situasi yang berlaku depan kita, orang yang bukan Islam, yang dia pun makan benda yang haram, yang kita makrufnya dia ambil daripada alkohol, arak dan sebagainya, itu benda yang haram, tapi dia boleh menangis juga. Adakah kita boleh definisikan itu adalah hati yang lembut? Nampak tak? Kita cuba buat analogi. Sebab tu kita memahami hati yang lembut, hati yang keras ini berdasarkan kepada fahaman agama. Jadi orang yang makan benda yang haram ini, hatinya jadi keras. Keras macam mana? Dia tak boleh menerima nasihat. Okey je kita bagi nasihat ke dia? Okey. Nasihat pertama dia ada dua bentuk. Pertama kita kena faham, nasihat bagi kehidupan kita secara asas ini. Contoh kita nasihatkan apa? Kita nasihatkan anak kita, okey bangun pagi itu, kemas tempat tidur, bantal letak macam ni, selimutnya lipat, kan? Itu nasihat kan? Itu nasihat berkaitan dengan keduniaan kita. Ada lagi nasihat yang mungkin ini tak boleh diterima oleh seseorang berdasarkan kepada hatinya keras ataupun lembut. Kan? Kalau hati keras tak boleh terima. Iaitu nasihat yang berkaitan dengan agama tu. Yang berkaitan dengan akhiratnya. Berkaitan dengan benda baik yang menjurus kepada kebaikan akhirat, maka pada masa tersebut hati dia tak boleh terima. Maka itu antara daripada petanda seseorang itu hatinya adalah keras. Kan? Lagi, orang yang makan yang tidak halal, hatinya akan jadi kasar. Kasar ni bukan kita belah tu kita keluarkan hati nampak kasar, bukan. Maksudnya kasar kesan daripada tindakannya, hatinya tak elok, maka dia akan terhasil daripada tindakan yang tidak elok. Gelap dan dihijab daripada hadratillahi ta'ala. Hati dia makin gelap. Kenapa? Kerana tidak ada cahaya nur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dihijab daripada hadratillah. Maksudnya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala makin susah. Ma'rifatullah itu tak boleh. Dan tak boleh redha dengan apa ketentuan Allah. Tak boleh menerima apa yang Allah Ta'ala tentukan. Ini antara terhijabnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada makanan yang halal. Sebab tu kita nampak orang tu baik kan. Tapi daripada sudut makanan tak jaga. Sebenarnya dia jauh daripada Allah. Kan? Dia nampak baik je, dengan orang baik je, bagus je. Tapi daripada sudut makanan, tak makan benda yang, benda yang makan tu termasuk daripada benda yang haram. Maksudnya dia telah terhijab diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Dan banyaklah tidurnya. Salah satu daripada kesan makan benda yang banyak, banyak tidur sebab apa? Penat. Kan? Perut dah kenyang. Dan apatah lagi kalau makan benda yang haram, ia memberi kesan kepada orang tersebut jadi malas. Malas untuk ibadat, jadi nak tidur je, nak rehat je sepanjang masa. Kan? Tapi jangan kita tengok benda tersebut salah. Kan? Kita tengok diri kita lah. Kan? Daripada sudut banyak tidur, kurang tidur dan sebagainya. Semuanya ada benda pro and con lah. Ada benda baik dan benda buruk. Kan? Apa dia nak bagi tahu? Cuba tengok. Hal demikian semuanya termasuk dalam rahmat Allah Ta'ala. Walaupun kita nampak orang tersebut, khususnya orang yang makan benda yang halal, maka dia dapat buat ibadat pada Allah, dan hatinya jadi terang, tidurnya kurang, kan? Itu sebenarnya hakikat rahmat Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada dia. Bila mana Allah Ta'ala sayang kepada dia, maka Allah SWT bagi kebaikan-kebaikan kepada dia. Dia menyebabkan dia dapat buat tahan pada Allah SWT. Termasuklah juga bagi orang yang makan benda yang haram. Dia makan benda yang haram. Dia orang Islam, tapi dia makan benda yang haram. Ada kesan-kesan yang negatif, tapi ada kesan yang positif. Kan? Mana dia? Hal tersebut termasuk dari rahmat Allah Ta'ala kerana makan yang tidak halal menggerakkan anggota pada maksiat. Maka setiap anggota menuntut daripada tuannya untuk melakukan maksiat, lalu Allah mengurniakan ke atasnya tidur untuk direhatkannya daripada melakukan maksiat. Itu satu rahmat Allah Ta'ala yang positifnya. Memang kita nampak, makan banyak jadi nak tidur. Makan yang haram patah lagi jadi nak tidur je manjang. Malas nak buat ibadat. Okey, satu sudut yang bagusnya, bila mana dia itu makan benda yang haram, Allah Ta'ala akan menggerakkan dia buat maksiat. Sebab apa? Sebab tubuh yang ada tenaga daripada sumber yang haram tersebut, dia akan tertolak untuk melakukan benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Tetapi, kerana rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala bagi dia tidur banyak.
disebabkan dia makan benda-benda yang haram tersebut, maka dia tidak akan melakukan maksiat. Itu salah satu rahmat juga. Sebab tu Imam Ghazali kalau tak silap dia pernah sebut, kan, kalau kita ni nak bandingkan, nak tengok daripada sudut tidur, kadang-kadang tidur itu lebih bagus daripada jaga kita. Tidur lebih bagus daripada jaga. Bila? Ketika mana jaga kita, kita melakukan maksiat. Tapi tidur kita, dia telah menghentikan kita daripada melakukan maksiat. Perasan tak? Kadang-kadang bagus juga kita ni Allah Ta'ala bagi kita mengantuk, tak ada masa, kan? Letih je nak tidur je. Tak sempat nak buat maksiat. Itu rahmat Allah Ta'ala juga. Sebab tu kena syukur pada Allah Ta'ala. Ingat tak cerita Nabi SAW, kan? Ini kita sentiasa cerita bila mana masuknya Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda SAW. Cerita macam mana Allah Ta'ala jaga Rasulullah, kan? Ketika mana Rasulullah kecil, Rasulullah dewasa, kan? Yang mana adanya majlis-majlis, pesta-pesta, kenduri-kenduri keramaian yang dibuat oleh orang Arab. Rasulullah SAW dia nak pergi juga, dan berapa kali Rasulullah tertidur, kan? Sampai sedar-sedar dah habis dah. Bermaksud dengan tidur tersebut menghalang seseorang daripada melakukan maksiat. Itu salah satu rahmat Allah Ta'ala juga. Tapi kalau kita tak boleh tengok daripada sudut itu saja, kita kena tengok daripada sudut, aku ni banyak sangat tidur, aku kena muhasabah. Kukut makanan yang aku makan tersebut ada yang syubhat. Na'udzubillah kalau daripada yang haram. Memanglah kita kata tidur tersebut menyebabkan kita terjaga daripada maksiat, kan? Tapi selama mana kita nak tidur seumpama kita ni terjauh daripada maksiat? Tidur-tidur sampai bila nak buat taat, kan? Kita nampak, bagus tidur sebab tak buat maksiat. Habis taat bila nak buat? Bila nak buat ketaatan? Kan? Tidurkan juga itu salah satu benda yang positif supaya hambanya tidak melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Baik, jadi Allah Ta'ala rehatkan tubuh dia daripada melakukan maksiat. Seperti mana dia mengurniakan ke atas orang yang taat dengan makan yang halal untuk dibangunkannya di hadapannya di waktu malam dan siangnya. Itu merupakan rahmat Allah Ta'ala juga. Dan bila mana dia makan benda yang halal, maka pada masa tersebut tubuhnya jadi ringan. Jadi ringan untuk buat ibadat, yang menyebabkan dia boleh beribadat siang dan malam, boleh baca Quran banyak, kan? Sembahyangnya banyak, buat ibadat ni pun banyak. Kenapa? Kerana tenaga ada. Hakikatnya kita nampak pada zahir sebabnya adalah tenaga yang ada daripada makanan yang halal. Tapi hakikatnya itu semuanya rahmat Allah Ta'ala. Kerana kasih sayang Allah Ta'ala bagi benda tersebut. Jadi nampak tak? Kita boleh rumuskan kat sini. Kita buat taat itu bukan kerana benda yang hakikatnya pada makanan atau pada tenaga kita. Tapi sebenarnya ketaatan yang kita buat itu hakikat kerana kasih sayang Allah Ta'ala. Cuma kita mencari asbab sebagai penarik kasih sayang Allah Ta'ala. Asbabnya apa dia? Makan benda yang halal, kan? Ambil benda yang Allah Ta'ala, buat benda yang Allah Ta'ala redha. Jadi itu menyebabkan kita ini Allah Ta'ala suluh dengan rahmat, menyebabkan kita makin taat pada Allah Subhanahu Ta'ala. Ya? Jadi asbab itu adalah salah satu daripada usaha kita yang merupakan ibadat. Kan? Tapi kena sedarlah hakikat. Tadi sembahyang maghrib, kan? Sembahyang maghrib tu kena sedar bahawa kita sembahyang kenapa? Kerana rahmat Allah Ta'ala gerakkan kita untuk sembahyang. Kan? Bukan kerana kita ni imam. Bukan kerana kita ni ketua keluarga. Bukan kerana kita ni macam ni. Bukan. Kita faham daripada sudut yang lapis, yang tinggi sedikit. Aku dapat solat. Kenapa? Kerana rahmat Allah. Sama juga dalam majlis ilmu hari ni. Kan? Mungkin kita ada masalah, mungkin kita ada urusan. Tapi kenapa kita boleh masuk? Sebab saya dah prepare awal-awal. Bukan. Itu sebab sahaja untuk melihat usaha kita yang menarik rahmat Allah Ta'ala. Hakikatnya, kerana rahmat Allah Ta'ala lah yang menyebabkan kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Kerana rahmat Allah Ta'ala lah saya boleh berkata-kata. Tuan-tuan, perempuan boleh mendengar. Perbicaraan. Jadi bermaksud, perkara yang berlaku tersebut hakikatnya kerana rahmat Allah Ta'ala. Tetapi, sebagai orang yang mana duduk pada pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita mesti mencari dan membina asbab. Sebabnya apa dia? Sebabnya makan yang halal, yang menyebabkan kita ni senang buat taat, kita buat kebaikan, kan? Menjauhi benda yang haram. Itu merupakan sebab. Tapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Taala dan kita yakin Allah Taala yang menggerakkan kita, yang memberi izin kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kan? Saya rasa sekadar tu untuk pertemuan malam ni. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan ataupun kuliah akan datang. Kita buat rumusan.
kan? Walaupun sedikit malam ni tak apalah. Sekadar apa yang kita boleh ambil, ambil lah. Kan? Yang kita boleh ambil, yang kita ingat sebenarnya bukan kerana ustaz yang mengajar. Bukan kerana kesungguhan kita mendengar. Tapi kerana rahmat Allah. Nampak tak? Boleh dah satu ilmu tu. Maksudnya kita nak pasak dalam diri kita. Okey, yang pertama. Hati-hati dengan makanan yang haram kerana dia menyebab kita tak dapat ilmu. Itu sebagaimana yang kita boleh rumuskan daripada kata-kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Hati-hati dengan makanan yang haram menyebabkan kita tertutup daripada ilmu. Apatah lagi kita kena hati-hati juga daripada makanan yang syubhat ataupun makanan yang terhasil daripada orang yang tidak warak. Maka itu memberi kesan kepada ilmu. Maka bukan sahaja kita yang jaga, maka jagalah anak-anak kita yang duk belajar lagi, kan? Pesan kepada dia, makan benda yang jelas, usahakan makanan benda yang halal. Memanglah rasa terliur, rasa nak orang yang makan benda ni, tapi tanya diri kita, kan? Contoh, kalau kita buka puasa, kita makan buah kurma sebiji, lepas tu kita makan kuih satu, lepas tu kita minum air. Rasa dah kenyang kan? Cuma kita rasa taklah terlalu kenyang, tapi dah cukup kan? Kalau kita makan lagi, kita pun ambil nasi, kita pun tambah dengan lauk dan sebagainya. Okey, itu kita merasakan seronok kan? Maka kadang-kadang keseronokan tersebut kita kena ketepikan. Jangan terlalu dilayan dengan kehendak makanan tersebut. Supaya apa? Supaya makanan yang masuk dalam tubuh kita adalah daripada sumber yang jelas, yang halal, yang menyebabkan senang untuk Allah Ta'ala beri ilmu kepada kita. Satu-satu yang Allah Ta'ala buka. Yang ni kita dapat faham, yang ni kita dapat faham, yang ni kita dapat amal. Asbab apa? Asbab makanan yang halal. Satu. Yang kedua, kita boleh ambil pengajaran daripada kata-kata Imam Syekh Ali Asy-Syazuli berkaitan dengan makanan yang halal ini. Allah Ta'ala akan bagi hatinya hati yang lembut, hati yang terang bercahaya, dan kesannya dia akan ringan untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Berbeza orang yang makan benda yang haram, menyebabkan hatinya keras, hatinya kita kata gelap, dan terhijab daripada Allah Ta'ala dan menyebabkan dia malas untuk melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tetapi rumusan apa yang dilakukan tersebut, kita kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dah kita kaitkan juga dengan akidah kita. Apa yang berlaku sebenarnya percaturan Allah, keinginan Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala buat tersebut, kita belajar redha dan kita sedar. Tetapi asbab-asbab yang berlaku tersebut, kita kena muhasabah. Kita kena muhasabah dan kita kena jaga-jaga. InsyaAllah akan datang ada rezeki, ada izin Allah Ta'ala. Kita sambung lagi berkaitan dengan makanan yang halal. Panjang perbicaraan pengarang kitab letak ni nak menunjukkan bahawa besar tak besarnya berkaitan dengan menjaga makanan yang halal kerana dia masuk dalam tubuh kita, dia akan jadi sedarah sedaging dengan kita, maka dia akan memberi kesan dalam kehidupan kita, memberi kesan kepada yang zahir dan juga bagi kesan kepada yang batin. Jadi saya sekadar itulah, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat daripada pertemuan dan perbicaraan kita pada malam ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Soalan ke? Mungkin ada nak ajuh soalan Ya. Kau ada yang nak ajuh soalan ke? Boleh ke Ustaz? Boleh insyaAllah. Boleh 1-2 soalan, silakan jemaah. Tak ada kot, semua dah faham. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada lagi sikit masa Ustaz. Kita nak teruskan ke? 9.15. Assalamualaikum. Boleh nak minta pandangan Ustaz sikit? Silakan. Minta pandangan. Macam ni Ustaz, macam sekarang ni kan dalam masa kini ni kan, macam anak-anak semua dia orang ni memang seronok lah nak makan macam-macam kat luar sana dengan sushi king lah, apa-apa semua-semua tu kan, yang kita pun tak pandai nak sebut. Jadi macam mana kita nak tarbiyahkan anak-anak ataupun kita punya keluarga daripada kita panggil janganlah sangat
apa kita kata berkehendak kepada makanan-makanan yang tersebut. Itulah yang apa tu yang kebiasaannya. Terima kasih Ustaz. Secara pandangan peribadi saya, yang pertama, macam mana kita mendidik anak daripada sudut makan minum. Kan? Kalau tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, akak-akak perasan, macam mana mak ayah kita dulu didik kita adalah hasil daripada air tangan mak kita kan. Air tangan mak kita. Sampai kan kita terasa alah, nak makan kat kedai pun tak terasa sangat. Sebab apa? Sebab kita rasa selesa makan kat rumah dan rasa seronok makan daripada yang rumah yang dimasak itu sendiri. Kan? Maka rasanya kita mungkin kena kembali kepada suasana ataupun kita ambil pengajaran yang mana kita diajar pada kecil-kecil dahulu. Kita membesar dengan air tangan ibu kita. Maksudnya, anak itu diajar untuk bawa bekal, anak itu diajar untuk makan. Dan sebenarnya bukan anak itu sendiri. Ayah itu sendiri atau suami itu sendiri, dia kena support isteri. Maksud isteri masak, si ibu tu masak, maka kena makan. Kena makan. Kadang-kadang bawa balik makanan, masak bersama-sama. Supaya menzahirkan makanan yang di rumah ini adalah makanan yang mana susah mak ayah untuk bagi makan kepada mereka. Mereka terbiasa dengan hasil tangan mak ayah tu sendiri. Berkat insya-Allah. Maka menyebabkan insya-Allah dia orang ni tak bersungguh sangat nak kepada makanan-makanan yang luar. Tapi kita tak boleh halang sepenuhnya sebab suasana mereka, zaman mereka. Kan? Baik, satu. Yang kedua, bagi saya, kalau mereka itu nak kepada makanan tersebut, kalau saya lah, ada benda yang kita memang tak bagi. Yang tak bagi. Kata, okey, yang ni minta maaf, ini ayah tak bagi. Tapi kalau nak, yang ni boleh. Maksudnya kita bagi option kepada dia, jangan dibuka seluas-luasnya. Seumpama kalau kita bagi telefon, dia nak order food panda ke Grab apa semua, okey order lah. Yang senang ni nak makan lah. Tak. Kita tak buka seluas-luasnya. Kan? Walaupun dia orang ada duit, maksudnya kita tetap mengawal. Kan? Caranya macam mana? Ini sekadar contoh. Kan? Contoh dia nak makan kedai fast food A. Lepas tu fast food B. Okey, makanan yang nama, ikutlah nama apa-apa A, B. Okey, kita kata yang ini boleh lah. Yang B tak boleh. Maksudnya kita bukan bagi semua. Maksudnya kita pun sama, kita ada kehendak nafsu kita nak rasa. Maaf contoh, mungkin kita lah dengan umur-umur yang masing-masing kita kata makanan anak-anak kita yang dia makan tu, contoh apa dia? Ramen ke apa lagi, sushi apa, kadang-kadang kita tak terasa nak. Kenapa? Mungkin kerana memang kita tak terdidik dengan benda tersebut dan kita tak teringin pun nak cuba. Bukan salah kan? Boleh makan, tak ada masalah. Selagi halal silakanlah. Tapi kita cuba kecilkan skop makanan tersebut. Kan? Maksudnya kalau makan ni boleh, yang ni tak payah makan lah. Kan? Maksudnya anak akan tahu satu ketika kenapa sampai masa kita bagi tahu. Sebab apa? Anak tak boleh makan benda tersebut. Sebab tu bagi saya, pandangan saya, pertama, kita ambil cara konservatif pendidikan yang kita dapat daripada mak dan ayah kita masa kita kecil dahulu, satu. Yang kedua, kita tidak menyekat sepenuhnya, tapi kita tidak membuka ruang seluas-luasnya supaya dia nampak. Dan yang ketiga, lazimkan dalam rumah tersebut makanan-makanan sunnah Rasulullah dan cara makan Rasulullah SAW. Bukan sekadar makanan sunnah, cara makan sunnah itu. Dan kurma memang ada kan, minyak zaitun memang ada, apa lagi, banyak makanan-makanan sunnah yang ada, tapi cara makan sunnah. Dan maka kalau kita dihidupkan dengan cara makan sunnah ini, insya-Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya akan kawal kehendak-kehendak kita. Dan mungkin daripada sudut keinginan makanan yang 1001 tersebut, kita katalah halal, alhamdulillah, tidak ada masalah halal, tetapi tidaklah kita rasa teringin untuk rasa semua. Dan ini mungkin memberi kesan kepada anak kita, insya-Allah. Sekadar pandangan saya. Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Ada lagi tak yang nak menanyakan soalan? Ada Puan. Assalamualaikum Ibu Nur. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, maaf tanya tentang makanan sunnah, tapi saya nak tanya tentang makanan walaupun dia halal. Macam mana apa pendapat Ustaz tentang kita makan organ-organ dalaman
seperti ayam, dan hati kambing, lembu macam tu. Macam mana Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan tak? Ayam tu macam kita makan hati dia, pedal dia. Itu je Pengalaman. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik. Mengikut daripada amalan-amalan ulama tersebut, dia ada kaedah dia. Kan? Yang pertama, makanan yang dimakan oleh Nabi SAW, kalau kita tengok pada hadis Rasulullah, Rasulullah makan daging, Rasulullah pun makan ayam, dan ada makanan-makanan tersebut. Tetapi secara zahirnya dilarang makanan yang dalam-dalam itu, wallahu a'lam, saya tak pasti hadis Rasulullah. Tapi ini antara daripada yang diajar para ulama, dan itu antara daripada pengalaman-pengalamannya. Seumpama orang-orang yang hafal Quran, kan? Tak semestinya tunggu kita hafal Quran sebenarnya, kan? Sebab kita pun hafal juga Quran, kan? Hafal juga benda-benda hadis Rasulullah secara tak langsung, hafal juga ilmu. Elakkan daripada makan organ dalaman secara kita kata makanan yang kebiasaan kita. Kalau makan jarang-jarang tu tak apa. Kalau orang yang hafal Quran memang pantang lah. Memang pantang. Tapi bukan tak boleh langsung. Sebagaimana kita tengok dalam pada hadis Nabi SAW, ketika mana buat kenduri korban. Hari raya korban disunatkan untuk kita makan hati itu sendiri, ambil hati. Kan? Maksud kita bagi, kita buat korban, kita bagi kepada orang fakir miskin, kita bagi hadiah dan sebagainya. Ambil sedikit untuk sekali makan untuk kita, dan daripada yang kita ambil tersebut, ambil hati. Sunat ambil hati. Bermaksud bukan tak boleh langsung, boleh. Tapi jangan jadikan dia sebagai kelaziman. Kenapa? Benda yang di dalam tersebut, kata setengah ulama, wallahu a'lam daripada sudut kajian saintifik dan sebagainya, benda tersebut dalaman kita tidak tahu. Macam mana dia bercampur di antara darah dan bukan darah dan sebagainya. Seumpama hati dengan limpa. Hati dengan limpa ni daripada darah. Kalau benda tersebut terbentuk daripada darah, darah itu terbentuk daripada mana? Daripada hasil makanan kita, kan? Kalau hasil daripada makanan kita itu yang halal, maka hati yang kita makan itu termasuklah daging tersebut akan cantik lah. Kan? Tapi kalau kita makan benda yang tak elok, kan? Maka dia bagi kesan yang tak elok kepada zahir dan juga kepada rohani kita. Maka kalau nak makan tidak ada masalah. Tapi jangan terlalu jadikan dia sebagai kelaziman. Memang sedap. Makan pedalnya sedap, makan limpanya sedap, parunya sedap. Tapi jangan jadikan sebagai kelaziman. Jadi kelaziman. Dia tidak salah, kan? Dia tidak salah. Cuma daripada sudut kesihatan mungkin kena tengoklah. Itu daripada sudut pandangan apa yang kita tengok amalan para ulama, kan? Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, ada yang macam makanan ke dalam WhatsApp ni kan, macam dalam Maggi tu dia campuran pork lah, apalah macam-macam kan, banyak macam gelatin lah apa semua. Macam kita tak tahu Ustaz yang apa benda makanan yang tubah ni Ustaz. Jadi kadang-kadang kita makan macam yelah benda tu kita tak tahu bila dah ada tu kan macam apa ni dalam makanan-makanan yang import apa semua tu kan macam sijil halal dia pun sijil halal yang tak tu. Habis kita makan tu macam mana tu Ustaz, agak-agak yang makanan yang subhah tu Ustaz. Jadi ialah kadang-kadang kita yang tua ni pun makan Ustaz. Bukan kata budak je, kita yang tua pun makan macam Maggi apa semua yang ada kata fork tu. Ya. Baik. Yang pertama yang saya sebutkan awal-awal dulu, kita ada hukum fiqh satu, dan yang kedua kita ada hukum wara'. Kalau hukum fiqh tu untuk zaman kita sekarang, kita ada panduan sekurang-kurangnya JAKIM lah. JAKIM ini daripada sudut gerak kerjanya, alhamdulillah kita pakai pada zahirnya dia orang telah memberikan persijilan halal, kerana daripada proses penghasilan makanan tersebut cukup syarat dikatakan sebagai halal. Kita tak kata wara', kita kata halal. Halal. Maka bila mana dah ada cop JAKIM halal tersebut dan mana-mana halal yang diiktiraf oleh JAKIM kerana ada MOU dan kerjasama dan sebagainya, maka kita ambil lah yang itu. Sekurang-kurangnya kalau cek makanan ni, tak ada halal lah, tak payah ambil. Tapi kalau ada yang halal, tapi halal tersebut kalau tengok senarai, tak ada dalam senarai halal yang JAKIM iktiraf. Kita tak kata kalau JAKIM tak iktiraf, itu haram, bukan. Sekurang-kurangnya kita memberi kepercayaan kepada badan autoriti
yang di negara kita sendiri. Sebab dia orang buat kajian. Kita tak buat kajian. Kan? Dia orang lebih faham. Sebab kita kena ingat, bukan semua perkara itu dalam ilmu kita. Kita ni tahu bab jahit baju. Tapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana cara nak hasilkan kain tu. Kita ni memang orang yang mana melukis, pandai melukis. Tapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana satu canvas atau kertas itu terhasil. Maka kita kena akui bahawa kita ni ada kejahilan. So sekarang, daripada sudut zahir sekarang, Alhamdulillah di Malaysia, kita berpandukan kepada JAKIM. Cukup yang tu. Kalau ada yang selain daripada itu, kita kata tak apalah. Aku letak tepi supaya apa? Sebab aku dah bagi kepercayaan kepada JAKIM yang mana ini adalah yang diiktiraf. Mudah-mudahan ijtihad daripada JAKIM tersebut itu adalah bertepatan dengan pandangan agama. Satu. Yang kedua, kalau sekiranya kita duduk pada satu tempat yang mana tak ada benda yang dikaitkan dengan halal tersebut, maka kalau tidak boleh elak, maka kita cubalah cari ikhtiar dengan cara kita tanya, kita selidik, kita selongkar. Tapi janganlah kita terpengaruh dengan maklumat-maklumat yang tak jelas. Kan? Kadang-kadang yang viral tu tak ada. Yang terbaru ada orang viral kat saya yang Ladies Joyce tu. Yang Ladies Joyce tu. Ladies Joyce ni dia dapat daripada chop halal, daripada JAKIM lagi tu. Kan? Ada kata unsur-unsur daripada gelatin yang haram. Kan? Daripada unsur-unsur macam ni. Ini kita kadang-kadang kita kena ambil selidik. Kan? Ambil selidik benda tersebut. Dan yang terakhir sekali, kan? Ini pun saya suka tengok orang tua, mak-mak ayah kita, datuk-datuk nenek kita, orang-orang lama. Perasan tak? Kita cuba imbaukan kembali. Orang-orang tua dulu kita, kalau makanan, contoh nasi duduk depan, adakah dia terus ambil makan? Cuba ingat balik. Kalau makanan duduk depan tu, dia tak terus ambil kan? Kadang-kadang, dia pegang nasi dulu, kadang-kadang dia gaul-gaul dahulu. Perasan tak? Kadang-kadang ada benda yang dibaca. Sekurang-kurangnya amallah bacaan-bacaan yang mana dia ajar kepada kita. Selain daripada bacaan-bacaan lain. Bacaan-bacaan lain. Sekurangnya kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana sambil-sambil duk pegang nasi ke. Ataupun kita pegang tu Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun pada masa tersebut cuba bercakap dengan hati kita. Tanya hati kita. Kalau makanan ini adalah makanan yang tak baik, mintalah dia tak jadi makanan kepada aku. Kalau makanan ini makanan yang baik, biarlah dia menjadi manfaat kepada aku. Maka kita makan. Itu cuba tengok amalan orang tua. Bukan sekadar dia pegang-pegang, dia uli-uli, dia kepal-kepal. Bukan je. Sebenarnya ada bacaan-bacaan doa tersebut. Kan? Itulah bagi pandangan saya lah. Allah. Time pun dah cukup. Kita tangguh kajian kita kot. Kita tutup Ustaz. Boleh deh, insyaAllah. Lepas 9.15. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah kita berjalan lancar. Sambungan daripada makanan yang halal. Sesungguhnya seperti kata Imam Sufyan, yang sentiasa menjaga makanan yang halal, saat membaca sepotong ayat, dibukakan kepada 70 bab ilmu. InsyaAllah, Alhamdulillah. Orang yang menjaga makanan dengan makan makanan yang halal, hatinya menjadi lembut, terang, yang bercahaya, senang untuk menerima ilmu Allah, kurang tidurnya. Manakala yang makan makanan yang haram juga dan subha, hatinya menjadi keras, kasar, gelap dan susah untuk menerima ilmu Allah. Tubuh yang makan makanan yang haram akan dijadikan kuat tidur kerana Allah merehatkannya daripada melakukan maksiat. Allahu a'lam. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita sambung lagi insya-Allah minggu depan. Saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sikit hebahan kuliah pagi besok Ustaz. Ya. Esok pukul 6.45 pagi kita ada kuliah bersama Fadil Ustaz Elin Aminin. Aminin dengan bacaan surah Yasin, doa dan kisah-kisah daripada Al-Quran. Lepas tu kita ada kuliah duha pada pukul 8.15 pagi bersama Ustaz Rushdi bin Ramli dengan Rafi Agung Rasulullah SAW. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf kerana ada sekurang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup atas kegafarah dan soal alaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم أصلح لنا شأننا كلها ومن حولنا فإننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz.